Itulah dia tadi Ridwan dengan adik-adik cilik tu. Kalau tengok tu memang dah boleh jadi bayi-bayi anak dia tu. Tak lama lagi lah tu Ridwan. Dah ada dah angin-angin tu. Apa pun, sekarang ni kita nak berbicara mengenai pentingnya inovasi dalam pekerjaan. Dan di studio menemani saya hari ini ialah Profesor Ahmad Hafiz bin Zulkifli, Timbalan Rektor Penyelidikan Bertanggungjawab dan Inovasi UIAM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Jauh datang daripada Kuantan. Keluar rumah sama dengan saya waktu pukul 5 pagi kan, Prof? Ya. Baik, bila kita bercerita mengenai inovasi dalam pekerjaan, mungkin ada lagi kat luar sana yang tidak tahu istilah inovasi itu sendiri. Mungkin Prof boleh huraikan? Saya rasa inovasi ni dalam bahasa yang paling mudah adalah perkara yang kita buat untuk memudahkan pekerjaan kita pada masa sekarang dan masa hadapan. Dan perkara ini akan memberikan kita lebih productivity. Contohnya, dulu mungkin orang nak make up pakai sampai 1 jam. Sekarang make up because of ada foundation, ada yang lain, jadi cepat make up tu. Betul. Macam juga dulu kalau mereka yang perlu order makanan kena pergi ke kedai, sekarang dah ada Panda Food, dah ada Grab Food dan lain-lain. Ini adalah inovasi-inovasi yang baru. Begitu juga inovasi-inovasi yang simple, tapi dia akan memudahkan pekerjaan kita sebagai masyarakat yang kompleks pada hari ini. Dan juga inovasi-inovasi ini akan memberi kita lebih mudah, kos yang lebih rendah dan juga keselesaan bagi kehidupan seharian. Saya rasa itu adalah penjelasan inovasi yang paling mudah untuk kita fahami. Betul. Inovasi di Malaysia setakat ini perkembangannya bagaimana kalau kita nak bandingkan dengan dunia lain? Saya rasa kita sekarang ni tidak jauh ketinggalan daripada negara lain. Contohnya Grab kita mulakan di sini. Kita mulakan even thumb drive bermula dengan orang Malaysia. Dan kita ada mempunyai pelbagai kategori daripada kategori dengan masyarakat dan juga kategori hingga ke peringkat yang lebih tinggi, yang lebih kompleks seperti AI, Artificial Intelligence dan juga IR4. Contoh yang paling baru saya rasa yang Ika dengan UiTM tadi, dulu pembelajaran mesti satu dengan satu. Sekarang ni kita ada e-learning. Betul. Okey, katakan macam wabak COVID sekarang, kita boleh buat kelas kita secara e-learning. Kita ada Zoom for example dengan yang boleh kita berada di sini dan saya boleh ada pelajar saya di rumah. Dan syarahan boleh diberi sama seperti di kelas. Cuma mungkin pada hari Zoom tu, student boleh pakai seluar pendek, kain plekat yang orang tak nampak, hanya nampak muka. Dan perkara-perkara ini mungkin akan memudahkan. Ini ada satu dinamik pada negara dan juga dunia. Dan mungkin satu masa nanti kita tak perlu pergi ke Cambridge atau Oxford atau MIT atau UIA. Kita boleh berada di rumah kita dan mendapat ijazah dengan hanya kursus-kursus sedemikian. Dan saya rasa dunia akan berkembang dan sempadan akan menjadi lebih mudah dan nilai pembelajaran akan jadi lebih istimewa untuk semua orang dan pembelajaran untuk semua akan jadi lebih mudah dan pencapaian antara kaya dengan miskin akan dikurangkan dengan ada inovasi-inovasi yang macam ni. Betul. Macam Prof sebutkan tadi, inovasi ini sepatutnya untuk memudahkan atau menyenangkan sesuatu kerja tu. Seperti contoh kalau di kementerian sekarang kita dah tak ada guna dah kertas-kertas ni, semuanya kita guna e-form. Tapi ada juga segelintir yang merasakan bahawa benda tu lagi renyah sebenarnya. Nak kena ada internet, nak kena ada laptop, nak kena ada peranti lagi. Terutamanya pada mereka yang berada mungkin di luar daripada bandar yang mungkin kurang dari segi teknologi. Pandangan Prof sendiri bagaimana? Saya rasa apabila masa berubah, peralatan berubah. Contohnya di hospital saya, kita kalau katakan menggunakan kertas, foto X-ray, kita dah dapat jimatkan setahun untuk hanya X-ray filem. Kita hanya letak online untuk doktor periksa dan order X-ray. Itu kita dah jimatkan lebih RM500,000 setiap tahun. Dan perkara ini akan bertambah nilai dia pada hospital, penjimatan dapat dijalankan. Dengan adanya sistem yang macam ni, penjimatan akan dapat dijalankan, pengurangan
penggunaan kertas dan lain-lain. Dan kita dapat selamatkan our pokok. Pokok-pokok tidak ditebang untuk dibuat kertas lagi. Dan dengan SDG, apa yang kita kata Sustainable Development Goal yang kita perlukan untuk kehijauan dunia dan kesejahteraan dunia akan dapat diteruskan. Dengan alat-alat macam ni, saya rasa tidak ada masalah orang di kampung. Sekarang ni saya rasa kerajaan telah memberi perkhidmatan yang baik dengan kabel, wifi dan sebagainya. Saya rasa di seluruh setiap pelosok kini boleh capai dengan capaian internet dan sebagainya. Dan ini akan memudahkan. Contohnya kalau kita ada sistem, saya rasa telah dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan untuk mengesan pesakit-pesakit COVID contohnya. Sekiranya pergi kepada Majlis Keselamatan Negara, dia dah ada web page dia dan boleh terus masuk dan kita boleh isytiharkan diri kita. Saya rasa itu adalah satu paling cepat untuk capai. Sama juga dalam bidang perniagaan. Dulu mungkin kalau kita buka kedai di Kuantan, orang Kuala Lumpur tak tahu itu apa itu puding raja. Kan? Sekarang ni kita boleh isytiharkan ke seluruh dunia. Puding raja di Kuantan, di Pekan yang paling sedap. Yang mana tidak ada di Kuala Lumpur. Contohnya, benda-benda macam ni bukan hanya itu, orang kampung juga boleh membuat industri kampung lebih berkembang. InsyaAllah. Betul. Okey. Bila kita bercakap mengenai inovasi, sekali lagi, penerimaan orang, dia ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau kita sebut mengenai pembelajaran di rumah tu mungkin okeylah sebab mahasiswa kan dah terdedah kepada teknologi. Tapi untuk mereka yang bukan kata lambat sikit nak menerima teknologi. Bagaimana, macam mana kita nak memupuk kepada mereka supaya berubah kepada inovasi dan memberi kesedaran kepada mereka bahawa inovasi ini penting sebenarnya? Saya rasa kita tak boleh pandang rendah pada masyarakat kita. Saya rasa Malaysia ni adalah masyarakat yang paling dinamik. Kita tukar kerajaan pun tak ada berlaku setik darah pun tumpah. Kita bertukar kerajaan kedua pun tak ada apa yang berlaku. Itulah maturednya. Saya nak kata orang Malaysia ni jangan pandang rendah. We know what we do. Kita tahu apa yang kita buat dan masyarakat di bandar dan di kampung tak jauh bezanya. Dan saya rasa apabila perkara ni diwawarkan, pendidikan diberi, saya rasa penerimaan akan diterima dengan baik. Saya rasa mungkin satu perkara yang boleh kita lakukan adalah bagaimana pendidikan di peringkat sekolah. Bukan hanya STEM, iaitu Science, Teknologi, Engineering dan Mathematics, tapi kita perlu ada stream. Science, Teknologi, Religious, Art, Engineering and Mathematics, supaya kita lebih faham. Bukan hanya sains, tapi kita ada sains dan juga estetik, sains dan juga kebaikan, sains dan juga kecantikan. Yang tu penting supaya kita berfikir luar daripada kotak untuk kita majukan negara ni. Macam tadi Prof sebut luar daripada kotak, kalau kita boleh tengok di visual sebentar tadi ada pasal pertanian. Mungkin Prof boleh beritahu apa lagi inovasi terkini dalam sektor atau industri pertanian yang ada di Malaysia? Saya rasa industri pertanian ni banyak perkara. Saya rasa telah ada bukan hanya kita tanam pokok, tapi kita lihat pokok daripada sejajar dengan molekul dan juga genetik pokok. Contohnya di UIA sendiri, kita ingin membantu penternak ikan. Ikan patin. Sedap patin kan. Tapi kalau kita harvest kita tangkap setiap hari, akan pupus patin ni. So sekarang ni kita ada satu kumpulan ataupun kita panggil flagship untuk hidupkan patin. Mereka ni kaji DNA patin. Bagaimana patin yang tahan, bagaimana patin ni boleh berkembang. Jadi kita telah ternak dan sekarang ikat patin yang the new breed ni ataupun yang DNA yang telah kita lihat ni, kita boleh bagi kepada penternak ikan dan juga mereka boleh ternak dan hidup. Ikan ni akan tahan pada penyakit dan sebagainya. Perkara-perkara ni saya rasa dalam segi pertanian telah ada. Dan kita akan mempertahankan kita punya apa kita kata food sources. Maksudnya katakan apa pun berlaku, kita boleh mengeluarkan makanan yang cukup untuk negara. Dan ini adalah satu kepentingan untuk negara dan juga orang kata apa, pertahanan untuk negara.
Kalau kita tak cukup makanan ni kan, dan masalah kita mungkin akan ada pergaduhan kerana tak cukup makan. Betul. Kalau kita boleh keluarkan hasil negara yang mencukupi untuk semua, dan saya rasa itu memadai untuk negara. Kalau ada lebihan, mungkin kita boleh ekspor keluar daripada Malaysia. Bukan hanya itu, kita juga melihat pada ikan-ikan di lautan. Bagaimana kita memelihara mereka dan juga bagaimana mereka ni dapat diternak dan sebagainya. Supaya pendapatan bukan hanya untuk petani, tapi juga hiliran tu dan bekalan kepada masyarakat akan berterusan. Ini adalah salah satu, saya rasa, bukan hanya di UIA, tapi juga di universiti-universiti lain. I think ini adalah salah satu sumbangan besar universiti pada masyarakat di Malaysia. Ya, betul. Berbalik kepada kita punya topik itu, pentingnya inovasi dalam pekerjaan. Bila kita sebut dalam pekerjaan, mesti ada hierarkinya, ada politik dalaman dari dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi kadang-kadang politik dalaman ini sendiri membantutkan kreativiti dan juga inovasi seseorang. Pandangan doktor sendiri bagaimana? Sebab isu ni bukan isu yang baru. Bila kita nak lontarkan idea, mungkin ada sahaja yang tutup ataupun sekat situasi ini. Oh, ini saya rasa inovasi, saya rasa perkara ni berlaku dalam mana-mana jabatan ataupun organisasi. Cuma bagaimana kita susun aturkan organisasi kita. Sama ada empowerment diberi kepada yang lain ataupun hanya satu dictatorship. Okey. Ataupun bagaimana pembahagian kerja diberi dan empowerment kepada setiap orang. Tapi perlu diambil apa-apa yang negatif dalam pekerjaan. Perlu cari apa yang positif daripada perkara tersebut supaya ada inovasi baru. Kata orang tutup satu cara, bagi cadangan, katakan perlu lampu kuning untuk hari ini. Tapi mungkin ada inovasi cara baru. Mungkin kata, okay, very good. Dan mungkin kita boleh beritahu untuk nampakkan lebih cerah, perlu warna kuning. Mungkin bukan ada tentangan antara satu sama lain, tetapi orang kata problem solving and agree to disagree. Ini yang paling susah. Betul. Masyarakat susah agree to disagree. Okay, kalau kita boleh buat perkara ini, saya rasa Malaysia akan aman, inovasi akan dapat diteruskan dan banyak peluang yang lain akan dapat dibuka, insya-Allah. Betul. Sebenarnya inovasi ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak, baik atasan, bawahan ataupun pertengahan. Kerana inovasi inilah sebenarnya yang boleh membawa Malaysia ke mata dunia. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Ahmad Hafiz bin Zulkifli kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Kita akan berehat seketika dan jangan ke mana-mana, selepas ini kita ada satu lagi topik yang menarik. Silakan.